الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi diberikan kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan berbicara, tajuknya adalah bagaimana solat membentuk peribadi yang baik. Bagaimana solat membentuk peribadi yang baik. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Inna Allah tabaraka wa ta'ala lam yakhluq al-khalqa abasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk ini sebagai sia-sia. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala buat manusia ni, cipta manusia ni bukan sia-sia, tapi ada tujuannya yang tertentu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu menyangka bahawa kami ciptakan kamu sebagai sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dan adakah kamu menyangka bahawa kamu tidak kembali kepada kami? Maknanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ni kerana ada tujuan yang tertentu. Yang kedua, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aina ji'na, limaza ji'na, wa ila aina nazhabu. Cuba kita tanya diri kita kan, min aina ji'na, daripada mana kita datang? Daripada mana kita datang? Daripada tanah. Min turabin fawqat turab ila turab, minat turab fawqat turab ila turab. Kita datang daripada tanah, kita hidup sekarang di atas tanah, dan kita akan kembali kepada tanah, kan? Min aina ji'na, daripada mana kita datang? Daripada tanah. Limaza ji'na, kenapa kita datang ke sini? Untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila aina nazhabu, dan ke mana kita akan pergi? Kita akan ke kubur. Itu maknanya daripada mana kita datang, kenapa kita datang ke dunia, dan ke mana kita akan pergi suatu hari nanti. Bal khalaqahum li ghayatin azimatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ni kerana tujuannya yang sangat besar, tujuannya yang sangat agung. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri hanya kepadaku. Maknanya penciptaan manusia ini tak lain tak bukan untuk dijadikan sebagai sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Nak jadi ahli syurga ni, dia kena jadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri kepadaku. Itu tujuan utama penciptaan manusia. Waqad tafaddala subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa manahahum lazzatan fil ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka kelazatan dalam beribadat. Kita datang kepada masjid, rasalah satu kelazatan. Kita berada dalam majlis ilmu, kita rasa satu kelazatan. Kita sembahyang berjamaah, kita rasa satu kelazatan. Kita bersedekah, kita rasa satu kelazatan. Kita baca Quran, kan?
kita rasakan satu kelazatan. La tudahijuha lazzatun min laza'izid dunya al-faniyah, tidak dapat disamai dengan mana-mana kelazatan dunia. Wa hadhihi al-lazzatu tatafawatu min syakhsin li akhar hasba quwwatil iman wa dha'fihi. Kelazatan tadi kan, keseronokan tadi tak sama antara seorang dengan seorang. Okey, contoh dia kan, ada setengah orang dia baca Quran satu hari satu muka surat pun dia rasa macam dah cukup kan. Tapi ada setengah orang sehari dia baca Quran setengah juzuk. Ada setengah orang dia dapat baca sehari satu juzuk. Ada setengah orang dia dapat baca sehari 3 juzuk, 10 hari khatam. Ada setengah orang dapat baca sehari 10 juzuk, 3 hari khatam. Ada seorang tu dia hafaz Quran, jadi dia kata dia kena baca Quran ni sehari 15 juzuk, 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Maknanya sebulan 15 kali khatam. Kenapa? Kerana ada zuk, bahasa Arab panggil kan, ada lazzah, ada keseronokan, ada kelazatan. Itu maknanya dia tak sama antara seorang dengan seorang. Ada setengah orang dia boleh bangun tahajud pada setiap malam. Ada setengah orang boleh tahajud seminggu sekali. Ada setengah orang boleh tahajud sebulan sekali. Ada orang boleh tahajud setahun sekali. Jadi makna dia tak sama dari segi kelazatan beribadat, bergantung kepada kuat iman ataupun lemah iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Man amila salihan min zakarin aw unsa, sesiapa yang melakukan amal soleh daripada lelaki atau perempuan, wahwa mu'min, dalam keadaan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan hidupkan dia dalam keadaan yang hidup yang baik. Hidup yang baik itu maknanya lazat ataupun seronok melakukan ibadah. Okey, contoh lain kan, sebagaimana kita tengok hari Jumaat kan, ada setengah orang bawa duit RM2 kan untuk sedekah hari Jumaat. Ada setengah orang RM2 ni sikit, dia bawa RM10. Ada setengah orang dia dapat infak RM50, dan ada setengah orang RM100, sebab dia rasa sedekah-sedekah ini memberi kepuasan kepada dia. Itu maknanya kita rasai dia tak sama antara seorang dengan seorang. Wa hadhihi ar-rahatu wat-tama'ninatu was-sa'adatu takunu bi'ibadatillahi wa ta'alluqil qalbi bihi. Kerehatan jiwa, ketenangan jiwa, kebahagiaan berlaku dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana hati kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang, walaupun saya tak tutup aurat tapi saya bahagia. Kebahagiaan yang palsu. Bahagia yang sebenar adalah bahagia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man a'rada an hudallahi wa ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun seseorang yang jauh daripada hidayah Allah, petunjuk Allah, dan jauh daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaya'ishu 'aishatal qalqi wan danki, maka dia akan hidup dalam keadaan yang hidup yang sempit, tak ada keberkatan hidup, tak ada nikmat, dan tidak ada kerehatan jiwa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an zikri, sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Mana tidak ada keberkatan hidup, tak ada kenikmatan hidup, tak ada barakah dalam hidupnya kan, sebab jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yahtajul insanu ila at-ta'ami wasyarab, manusia berhajat kepada makan dan minum. Betul kan? Pagi kita makan, tengah hari kita makan, petang kita makan. Likai yaqdiya hajatahul jasadiyah minal ju'i wal 'atash, supaya dia dapat melaksanakan keperluan dia, keperluan jasadi dia, daripada lapar dan juga dahaga. Wa kadzalika ruh fahiya aidan bihajatin ila ghaza'in nafsi wa ma'nawi, begitu juga roh, dia berhajat kepada makanan jiwa. Dia manusia ni perlu kita bagi makanan kepada 3 kan. Yang pertama, kita kena bagi makan kepada jasad kita,
Jasad kita lapar, perut kita lapar, kita nak makan. Yang kedua, roh kita. Roh kita lapar, kita kena makan juga. Makanan kepada roh adalah ibadah. Kita baca Quran, kita tahajud, kita buat apa-apa ibadat dipanggil makanan kepada roh. Dan yang ketiga, jangan lupa juga makanan kepada akal. Akal juga perlu kepada makanan. Dan kita kena bagi makanan kepada akal. Makanan kepada akal adalah ilmu pengetahuan. Kita belajar, kita dengar, kita ikuti kuliah, kita baca dan sebagainya. Itu dipanggil makanan kepada akal. Jadi makanan kepada jasad pun kita kena bagi, makanan kepada roh pun kita kena bagi, dan makanan kepada akal pun kita kena bagi. Kalau seseorang tu dia hanya mementingkan jasad semata-mata, roh dia abaikan, akal pun dia abaikan, itu manusia yang tak sempurna. Ada tak sempurna dari segi tu. Fad-dinul islamiyyu awjadal wada'a ar-ruhi lahu. Agama Islam mewujudkan makanan kepada roh, makanan kepada roh. Wa ja'alahu fardan, dan menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib. Wa daruratan, yang satu kemestian, li ikmali islamihi, untuk menyempurnakan Islamnya. Maknanya kalau tidak ada makanan kepada roh, Islam seseorang tak sempurna. Wa aujaba alaina ada'ahu wa tamassuka bih, dan ia mewajibkan kepada kita melaksanakannya dan berpegang teguh dengannya. Wa huwa as-salatu wallati tu'addu min asasiyatid din. Itulah sembahyang, antaranya adalah sembahyang 5 waktu yang merupakan perkara asas dalam Islam. Falaha ahamiyatun kabiratun fi dinil islami. Sembahyang merupakan satu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Yang tak ada sembahyang, tak ada tiang. Tatamassalu ahammiyatus salati fi hayatil muslim fi zalika ad-dawri al-asar allazi tubqihi fi nafsihi wa tazharu atharuha 'ala al-fardi wal mujtama'i wa tahassuni silatil 'abdi bi rabbih wa minha. Pentingnya sembahyang ini dapat membentuk peribadi seseorang, kan? Maknanya kita dapat tengok pembentukan peribadi dia. Yang pertama, seorang yang sembahyang merupakan individu yang baik. Keluarga yang sembahyang merupakan keluarga yang baik. Masyarakat yang mengerjakan sembahyang adalah masyarakat yang baik. Manakala individu yang tak sembahyang memang individu yang tak baik. Keluarga yang tak sembahyang, keluarga yang tak baik. Dan masyarakat yang abaikan solat, masyarakat yang tidak baik. Itu sifat dia. Kenapa kita kena sembahyang? Yang pertama, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dapat mencegah daripada perkara keji dan juga kemungkaran. Fal muslimul ladzi yusalli yabqa 'ala bu'din tam minal muharramat wasyahwatil muharramah. Seorang Islam yang mengerjakan sembahyang sepatutnya dia berada jauh daripada benda yang haram dan berada jauh daripada syahwat yang haram, kan? Maknanya orang yang sembahyang dia tak boleh mengumpat. Orang yang sembahyang dia tak boleh menipu. Orang yang sembahyang dia tak boleh berdusta. Orang yang sembahyang dia tak boleh buat benda-benda jahat. Itu maksud sembahyang. Kalau dia sembahyang tapi dusta, bohong, cakap pelawak dan sebagainya, kan, bermakna sembahyang dia itu sembahyang yang ada masalah. Dia kena baiki sembahyang dia, dia kena baiki akhlak dia, kan. Lianna salatahu as-sahihah tamna'uhu min hadza. Kerana sembahyang dia yang sebenar-benar sembahyang dapat mencegah daripada kemungkaran. Jadi selagi mana sembahyang dia tak dapat mencegah daripada kemungkaran, bermakna sembahyang yang ada masalah, dia kena baiki. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salah, dirikanlah sembahyang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dapat mencegah daripada perkara keji dan perkara mungkar. Itu sepatutnya sembahyang membentuk peribadi. Wa ma'naha, makna dia nafsu fi'li ta'ati yatadammanu tarkal ma'asi. Maksud ayat tadi adalah kita buat benda baik, dengan sendirinya benda jahat kita tak buat, kan? Kalau kita buat benda baik,
Benda jahat kita buat, masalah lah. Buat benda baik, benda jahat jangan buat. Wa nafsu tarkil ma'asi yatadamman fi'l at-ta'at. Kita tinggalkan benda jahat bermakna kita buat benda baik. Contohnya, kita puasa kan di bulan Ramadan kan. Apabila kita puasa, kita kena jaga mata kita kena jaga telinga kita kena jaga lidah kita kena jaga anggota kita. Buat benda baik, benda jahat tak boleh buat. Kalau sekiranya dia puasa tapi tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga lisan, tak jaga anggota, maka puasa dia masih puasa yang bermasalah. Itu sifir dia kan. Walihaza kanat as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini maksudnya sembahyang dapat mencegah daripada perkara keji dan perkara munkar. Fas-salatu tadammanat syai'aini. Sembahyang mengandungi dua benda. Ahaduhuma nahyuha 'anil zunubi. Yang pertama, sembahyang mencegah daripada dosa. Wasani tadammunuha zikrullah. Yang kedua, sembahyang bermakna kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud sembahyang. Kita ingat kepada Allah, kita jauh daripada dosa. Itu maksud sembahyang yang benar-benar sembahyang. Okey, yang kedua, kenapa kita kena solat? Yang kedua, sababun fi dukhulil jannah. Yang kedua adalah sebab kepada masuk syurga. Orang yang tak sembahyang tak akan masuk syurga kan. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu ni masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami dahulunya tidak sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang ni, walaupun dia seronok, walaupun dia happy, walaupun dia rasa macam gembira, maka di hari akhirat confirm akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali dia bertaubat. Yang ketiga, tarfa'u makanatal muslimi inda rabbih. Sembahyang dapat mengangkat darjat kedudukan di sisi Tuhannya. Orang yang sembahyang adalah orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak sembahyang, orang yang darjat kedudukannya adalah summaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ni ke tempat yang paling rendah. Makna kedudukan yang hina. Jadi orang yang tak sembahyang adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tahaqququs sa'adati war rahatin nafsiyah. Orang yang mengerjakan sembahyang adalah orang yang mendapat kebahagiaan yang sejati dan kerehatan jiwa. Kita sembahyang kita rasa tenang jiwa. Kita sembahyang kita rasa bahagia hidup kan. Orang yang tak sembahyang tak ada perasaan macam tu. Okey. Yang kelima, tusa'idul muslimah ala taqattil masyakili min khilal taqarrubihi min Allah Ta'ala wa du'aihi fi ruku'i wa sujud. Dia manusia ni tuan-tuan sekalian, dia ada dua keadaan. Sebagaimana yang pepatah Arab mengatakan bahawa yaumun laka wa yaumun alaika. Boleh hafal tak? Yaumun laka wa yaumun alaika. Yaumun laka dengan makna kadang-kadang kamu rasa senang, wa yaumun alaika, kadang-kadang kamu rasa susah. Hidup kita ni kadang-kadang kita rasa senang, kadang-kadang kita rasa susah, kadang-kadang kita rasa gembira, kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa Allah sungguh lapang dada, kadang-kadang kita rasa serabut sangat. Itu dah kehidupan manusia. Dia tak lebih lain daripada dua, yaumun laka wa yaumun alaika kan. Jadi makna dia, batulah seorang Muslim, dia ajar supaya apabila dia mendapat kegembiraan, dia jangan terlalu gembira sangat. Dan apabila dia mendapat musibah ataupun benda yang menyedihkan, dia jangan terlalu sedih sangat. Contoh dia perlawanan bola sepak antara JDT lawan Terengganu kan esok kan. Kalau JDT tu menang, penyokong dia ya Allah gembira yang teramat sangat. Cuba JDT kalah, apakah jadi pada penonton dia, pada penyokong, terlalu sedih kan? Itu bukan agama. Agama menang pun jangan terlalu gembira, kalah pun jangan terlalu sedih.
Jadi maknanya kita boleh menerima qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Jadi seorang Muslim ni, dia nak doa apa-apa, dia doa dalam sujud kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba yang paling hampir kepada Tuhannya adalah ketika mana dia sedang sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyakkanlah doa. Maknanya kalau kita sembahyang tahajud ke, sembahyang sunat witir ke, sembahyang sunat hajat ke, sembahyang sunat duha ke, kita nak pohon apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita pohon dalam sembahyang kita. Dan tempat yang paling sesuai untuk kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika mana kita sedang sujud. Tapi kalau sembahyang fardu, jangan pula tu imam dah duduk tahiyat akhir, kita sujud lama, jangan kan. Sembahyang fardu kena ikut imam kan, kena ikut imam. Ada setengah orang tu dia tak faham, dia nak sujud lama kan, tak boleh, dia kena ikut imam kan. Kecuali sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri, cuba kena sujud setengah jam pun silalah kan. Kita nak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta ampun, kita nak minta istighfar, kita nak minta apa-apa pun dalam sujud, dengan syarat bil lughatil arabiyyah, bahasa Arab kan. Kalau bahasa Melayu batal sembahyang kita, kecuali kita doakan dalam hati kita kan, itu tak apa. Hadza yadullu ala annahu yanbaghi al-ilhahu fi du'a. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sepatutnya kita bila kita berdoa, ilhah ni mana dia sungguh, kita minta tu biar sungguh kan, biar sungguh. Wal iksaru minhu fi sujud, dan perbanyakkan doa ketika sujud. Li'annahu waqtu khudu'in wa zillin wa inkisarin lillahi ta'ala. Kerana ketika mana kita sujud itu tuan sekalian, kita bayangkan dahi kita ni tempat yang paling istimewa kan. Tiba-tiba ketika mana kita sujud, kita samakan dahi dengan kaki kan, betul tak? Kita sujud kan, dahi kita yang mulia ni kita samakan dengan kaki. Maknanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita ni memang insan yang lemah, insan yang memang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah sujud kan. Fa huwa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi hadhihi al-halah. Dan itulah keadaan seorang hamba yang paling hampir kepada Tuhannya dalam keadaan dia sedang sujud. Jadi kita nak apa-apa, kita doa semasa sujud kan. Okey. Sama je, sama. Okey, Ibrahim. Yang keenam, sembahyang ini adalah tuwahhidu sufufal muslimin. Dia menyatukan saf orang Islam. Kita tengok sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, sembahyang sunat hari raya kan, dia ada syiar kan. Fa min khilalis salati, sepanjang sembahyang, naral muslimina kal bunyani al marsus. Kita tengok orang Islam ni seperti bangunan yang tersusun rapi, sama aja kan. Aman itu dipanggil. Yang ketujuh, as-salatu tutahhirul muslima min zunubihi. Sembahyang dapat menghapuskan dosa. Itu pentingnya kita datang masjid tu kan. Kita datang Zuhur, dosa dihapuskan. Kita datang Asar, dosa dihapuskan. Kita datang Maghrib, dosa dihapuskan. Fal muslimu min khilalis salati tasqutu anhu zunubuhu wa sayyi'atuhu. Seorang muslim sebalik sembahyang dia, maka dengan sendirinya dosa-dosa kecilnya digugurkan. Wa min samma radhiyallahu anhu wa fawzuhu bil jannah. Daripada sinilah Allah Subhanahu Wa Taala meredai seorang itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi nak masuk ke syurga kena ada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhal ikhwatul a'izza, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu wajib ke atas orang mukmin, kewajiban yang ditentukan waktunya. Zuhur ada waktu dia, Asar ada waktu dia, Maghrib ada waktu dia, Isya ada waktu dia, dan Subuh ada waktu dia.
ay kutibat alaina hadhihi al-fariidatu fi mawa'id muhaddadatin, iaitulah sembahyang ini, kefarduan ini diperuntukkan kepada kita mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Falizalika, oleh sebab itulah, afdalul a'mali, amalan yang terbaik, an tusalliyas salata ala waqtiha, kamu mengerjakan sembahyang dan waktunya, jangan luar waktu, sama ada awal ataupun akhir. Wa man akhkhara as-salata an waqtiha, sesiapa yang melewatkan sembahyang daripada waktunya, azhaballahu al-barakata min umrihi, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkatan hidupnya. Orang yang sembahyang apa ni, orang panggil apa, kalau zuhur tu 5 minit nak masuk asar baru sembahyang kan, azan asar tu tak habis lagi sembahyang, maknanya orang macam ni orang yang tak ada keberkatan. Allah Ta'ala hilangkan keberkatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amril Islam, kepala sesuatu adalah Islam, makna Islam yang tertinggi. Wa amuduhu salatu, dan tiang kepada Islam adalah solat. Wahinama, ketika mana wasafan Nabi alaihi salatu wassalamu bi as-salata bi annaha imaduddin, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan sembahyang itu adalah tiang kepada agama, tasawwar, cuba kita gambarkan, khaymatan dairiyatan qa'imatan ala amudin wahid innahu salat. Perasan tak yang khemah yang bulat tu kan, ataupun khemah 4 segi tu yang ada satu tiang kan, ada kan khemah satu tiang kan. Bayangkan dia kata tiang itulah dipanggil sembahyang. Sembahyang disembah kepada agama, tiang disembah kepada khemahan. Makan solati minad din kamakanil amudi minal khaymah, kedudukan sembahyang dalam agama sebagaimana kedudukan tiang kepada khemah tadi. Fa iza suhiba hadzal amudu, bayangkan ketika mana tiang tu tak ada kan, tada'at al khaymatu wa lam tu'addi wazifataha, maka khaymah tadi pun nak berfungsi macam mana, nak gantung atas apa, tak ada tiang. Begitulah juga dengan agama kita, tak ada sembahyang tak adalah agama, ada sembahyang barulah terbentuknya agama, tak ada tiang tak adalah khemah, ada khemah barulah terbentuk, ada tiang barulah terbentuk khemah tadi. Itulah kita ibaratkan khemah dengan sembahyang. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, kamu tengokkan bagaimana di hadapan rumah seseorang di kalangan kamu tu ada sebatang sungai yang dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Bayangkan kita ni mandi berapa kali sehari? 3 kali kan, pun dah bersih tubuh kan. Bayangkan orang mandi 5 kali, bagaimana? Ma taqulu zalika yubqi min darani, apa pandangan kamu? Adakah yang dia mandi 5 kali tadi akan ada lagi kotoran dia? Qalu, sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'a, tak ada dah, tak ada kekal, tapi tidak meninggalkan kotoran. Qala, maka Nabi kata, fazalika masalus salawatil khams, begitulah juga dengan sembahyang 5 waktu, yamhullahu bihil khataya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dengan sembahyang tadi. Maknanya, bismillahirrahmanirrahim, orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu ni diibarat orang yang mandi di sungai tadi 5 kali sehari semalam. Itu pentingnya kita datang ke masjid. Kita datang masjid je, dosa kita dihapuskan. Kita datang masjid je, dosa kita dipadamkan. Kita datang masjid je, dosa kita dibuangkan. Itu penting datang masjid kan. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-muslimul wara'u yuhafizu 'ala as-salati fi awwali waqtiha. Seorang muslim yang wara', dia mengerjakan sembahyang pada awal waktu. Qala ulama berkata,
awal waqtiha taqriban nisfu sa'ati min al-azan. Jadi dikatakan awal waktu ni setengah jam yang pertama selepas azan. Maknanya kita kena sembahyang di awal waktu ni, maknanya dalam tempoh setengah jam yang pertama selepas azan. Boleh nak sembahyang zuhur pukul 2 pun boleh, pukul 3 pun boleh, 3.30 pun boleh kan, selagi mana tak masuk asar. Cuma sembahyang di awal waktu ni sembahyang yang paling diberkati. Sebab itulah kalau di masjid itulah yang terbaik. Memang tak ada masjid yang sembahyang lewat. Masjid semua sembahyang awalan. Jadi nak selamat datang masjid. Bagi wanita, wanita ni maknanya dia kena sembahyang di awal waktu sekiranya dia tak nak datang masjid kan. ضمن هذا الوقت إذا صليت الصلاة في نصف الساعة التي تلي الأذان فقد حافظت على الصلاة في وقتها. Bermakna sekiranya anda menunaikan sembahyang dalam tempoh setengah jam yang pertama selepas azan, bermakna anda menjaga sembahyang dalam waktunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, sembahyang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati, daripada Jumaat ke Jumaat, wa ramadhanu ila ramadhana, daripada Ramadan ke Ramadan, mukaffiratum ma bainahunna, penghapusan dosa di antara celah-celahnya. Maknanya sembahyang 5 waktu ni antara Zuhur dengan Asar, penghapusan dosa tengah-tengah, Asar dengan Maghrib, penghapusan dosa tengah-tengah, Maghrib dengan Isyak, penghapusan dosa tengah-tengah, Isyak dengan Subuh, penghapusan dosa tengah-tengah, dan Subuh dengan Zuhur, penghapusan dosa tengah-tengah. Lepas tu pula Jumaat, seminggu sekali kan, antara Jumaat dengan Jumaat penghapusan dosa, dan Ramadan ke Ramadan setahun penghapusan dosa. Itu penting kita faham kan. Izajtanabal kabaira, sekiranya dia menghajaukan diri daripada dosa-dosa besar. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati salatu wa miftahus salatil wudu'u. Miftahul jannati salat, kunci kepada syurga adalah sembahyang. Maknanya siapa nak masuk ke syurga dia kena ada kunci, dan kunci syurga adalah sembahyang. Orang tak sembahyang tak ada kunci, macam mana dia nak masuk ke syurga? Wa miftahus salatil wudu', dan kunci kepada sembahyang adalah wudu'. Nak sembahyang kena ada wudu', nak masuk syurga dia kena ada sembahyang. Okey. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, qabla an yughadira an-nabiyyu dunya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia kan, wa qabla an yantaqila ila ar-rafiqil a'la, dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir, awsa ashabahu bis-salah, Nabi mewasiatkan sahabat-sahabatnya akan sembahyang. Faqal an Ummi Salamah qalat, daripada Ummu Salamah katanya, kana min akhir wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Wasiat yang terakhir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sembahyang. Dia bahasa Arab ni, kalau kita ulangkan 2 kali as-salata, maknanya dia taukid, takkid, maknanya benda tu sungguh. As-salata, sembahyang. Maknanya itu wasiat yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. In kanatis salatu la tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, sekiranya sembahyang seseorang tidak dapat mencegah daripada perkara keji dan perkara munkar, maknanya dia sembahyang tapi dia buat benda jahat, fa salatuhu fiha mushkilah, maka sembahyang dia ada masalah. Faqad qila ya Rasulullah, ada satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar, ada seorang wanita yang rajin bangun malam mengerjakan sembahyang tahajud. Maknanya sembahyang 5 waktu beres, rajin bangun malam mengerjakan tahajud, wa tasumun nahar, puasa Isnin Khamis, wa tafa'alu wa tasaddaq
buat benda baik dan suka bersedekah, wa tu'zi jiranha bilisaniha, tapi wanita tadi suka menyakiti hati jirannya dengan lidahnya. Maknanya dia ni seorang yang rajin bangun tahajud, seorang yang berpuasa sunat, seorang yang buat benda baik, seorang yang suka bersedekah, cuma tak jaga akhlak. Dia suka mengumpat, dia suka mencaci, dia suka menyakiti hati jiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita tersebut. Hiya min ahli nar, dia adalah ahli neraka. Kalau kita ya Allah kan, wanita ni memang juruhan, tapi itulah maknanya. Kesimpulan bila kita buat pada malam ini adalah sembahyang yang benar-benar sembahyang adalah sembahyang yang dapat membentuk peribadi yang baik. Jadi kalau sekiranya dia sembahyang tapi akhlak buruk, dia puasa tapi akhlak buruk, dia pergi umrah tapi akhlak buruk, dia pergi haji tapi akhlak buruk, bermakna ibadat dia ada masalah. Kan, di kesimpulan kita buat adalah sembahyang yang benar-benar sembahyang adalah sembahyang yang dapat membentuk peribadi yang baik. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.